Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam bersama langsung analisis awani pada malam ini menjelang minggu hadapan bermulanya bulan yang baru pada bulan September. Kebanyakan institut pengajian tinggi awam di Malaysia bakal menerima kemasukan pelajar-pelajar baru, mahasiswa baru bagi sesi akademik 2015-2016. Dan dalam aspek ini kita juga seringkali mengaitkan bagaimanakah kualiti graduan pada hari ini dan juga bagaimana IPTA di Malaysia mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan sekaligus bercerita mengenai bagaimana saingannya di peringkat global. Ini satu waktu yang cukup sesuai untuk kita bincangkan mengenai perkara ini, dan pada malam ini saya cukup bertuah kerana bersama dengan Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omar merupakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kerana bersama bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. UTM bakal menerima pelajar-pelajar baru bermula 1 September hadapan dan sekitar 3,500 pelajar kalau saya difahamkan untuk kemasukan kali ini. Dan sudah pasti kita nak fahami realiti kemasukan pelajar pada hari ini. Kalau kita bercerita mengenai kemasukan pelajar dibandingkan pada 10 tahun dahulu mungkin sedikit sebanyak berbeza. Ekspektasi masyarakat terhadap IPTA cukup tinggi, pelajar juga ada banyak pilihan pada hari ini dan universiti dalam masa sama menawarkan pelbagai kemudahan dan juga pelbagai lapangan ataupun pelbagai bidang kepakaran untuk diceburi oleh para pelajar pada hari ini. Dalam aspek itu, bagaimana UTM bersedia untuk menerima pelajar-pelajar baru ini? Apakah yang ditawarkan untuk para pelajar di minggu hadapan khususnya? Terima kasih Saudara Zul. Terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberikan saya peluang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, kita akan menerima pelajar baru untuk sesi 2015-2016 yang bermula pada bulan September. Jadi 1 September adalah tarikh untuk Johor dan untuk UTM sebab kita ada 2 kampus. Kedua-dua pelajar daripada kedua-dua kampus akan berkumpul di Skudai untuk program penerimaan mahasiswa. Dan seperti disebutkan tadi, UTM akan telah mengeluarkan tawaran lebih kurang 3,500 tempat untuk 53 program, termasuk 3 di program Malaysian Japanese International Institute of Technology, satu institusi di dalam UTM yang dibuat kerjasama dengan pihak Jepun lah. Jadi kalau ditanya apa yang kita tawarkan kepada pelajar, saya rasa dari segi media dan daripada sumber-sumber, saya rasa pelajar dah tahulah pilihan mana universiti, bidang apa yang nak dipilih, universiti mana yang nak menjadi sasaran mereka, dan apa peluang yang dia bakal lihat apabila mereka nanti melalui proses pembelajaran. Jadi pada saya, sebab hari ini saya bercakap untuk UTM, pada saya UTM menawarkan, kalau saya sebutkan tadi ialah we are very prestigious university, berdasarkan kepada track record kita yang telah lama, kewujudan kita sejak 40 tahun yang lepas, di mana kita melahirkan graduan yang terbukti. Mereka ini berketerampilan, terbukti tahap profesional ilmunya, sebagai human capital yang boleh dipercayai. Dan juga kita menawarkan satu suasana yang bagi saya unik, satu ekosistem pembelajaran untuk pelajar-pelajar kita ini membina keupayaan mereka untuk berdepan dengan cabaran hidup dan juga karier mereka. Bagi saya kita merasakan kami mempunyai satu tawaran yang unik untuk itu, dan juga insya-Allah dengan pengalaman kita dan sebagainya, kita yakinlah pelajar-pelajar yang telah memilih UTM ataupun masih belum membuat keputusan kerana mereka ada beberapa hari lagi, kita rasakanlah UTM boleh menawarkan sesuatu yang menarik untuk mereka pada hari ini dan juga untuk masa depan mereka. Itu dalam aspek daripada pihak universiti sendiri. Tapi saya cuba untuk membayangkan bahawa ini adalah detik ataupun masa di mana menjambatani pelajar-pelajar yang baru melepasi era persekolahan matrikulasi untuk memasuki ke alam universiti. Dan dalam satu aspek itu, universiti perlu menerima mereka. Kadang-kadang mereka mengatakan bahawa kita mahukan bakat dan juga
talent yang terbaik dalam negara untuk mengisi peluang atau mengisi kepakaran yang kita tawarkan di universiti. Dan dalam masa sama pelajar mengharapkan bahawa universiti memberikan mereka sesuatu yang mereka harapkan di situ. Kerana ekspektasi masyarakat hari ini berbeza. Pelajar hari ini mahukan sesuatu yang bertaraf dunia. Walaupun dalam aspek itu, dalam beberapa aspek tertentu mereka masih lagi mengisi kekurangan tertentu, tapi bagaimana nak menemukan kedua-duanya itu? Universiti dapat bakat yang terbaik, dan bakat yang terbaik yang ingin masuk universiti itu dapat dipenuhi kemahuan dan juga keperluan mereka itu, Datuk. Sebab tu universiti hari ini tidak boleh bersendirian. Kita apa-apa yang kita buat, kita kena melihat apa yang boleh kita tawarkan bersesuaian dengan keperluan. Keperluan ini bukan keperluan pelajar sahaja, mak ayah, parent, tapi kita juga melihat kepada keperluan industri, keperluan negara. Malah sekarang ni kita pergi tengok kepada keperluan dunia ataupun keperluan serantau. Jadi ini perkara yang berterusan. Jadi kita tak mahu orang kata apa, kita menawarkan sesuatu yang pada pelajar tak relevan. Jadi kita menawarkan sesuatu yang sangat relevan kepada keperluan pelajar. Kita mengambil kira keupayaan pelajar. Kita mengambil kira orang kata apa, suasana latar belakang dia. Kita mengambil kira latar belakang keluarga malah. Kita mengambil kira keupayaan akademiknya. Tetapi sebagai universiti yang meletakkan standard yang minimum. Jadi kita perlulah mengambil pelajar yang mampu. Bila mereka masuk ke dalam sistem universiti, mereka mampulah untuk apa, bergerak ataupun mampu melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu pada tanggungjawab mereka lah. Maknanya tanggungjawab mereka gilap saja tugas kita mereka adalah kita cuba membongkar ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil unleashing, membuka ruang, peluang, menunjukkan peluang, ruang kepada mereka supaya mereka boleh membuka semua potensi diri dengan keupayaan yang telah mereka miliki dalam akademik. Sebab apa? Salah satu kriteria penting untuk masuk ke universiti adalah kelayakan akademik. Jadi akademik mereka memang dah cukup. Jadi bagi kita buka lagi peluang mereka untuk potensi yang lebih besar yang ada pada mereka. Jadi nak memenuhi gap tadi memang bukan benda yang asing. Kita memang kita mengambil kira lah segala keperluan tadi. Prof. Datuk, saya nak berhenti rehat buat kali pertama dahulu, tapi selepas ini banyak perkara yang kita nak bincangkan. Satu perkara kita bercerita mengenai UTM sendiri sudah menjalankan kerjasama yang menyeluruh dengan universiti-universiti terkemuka dunia. Bagaimana peluang ini boleh diguna pakai dengan sebaik mungkin oleh pelajar-pelajar yang bakal masuk, satu perkara. Dan dalam aspek yang lain, dalam kita bercerita mengenai menyediakan fasilitis, menyediakan kemahiran di universiti ilmu di gading dalam tahap yang global, kita tidak mahu ada golongan-golongan yang tercicir. Bagaimana dengan bottom 40 yang mungkin perlu dilihat dengan lebih baik. Itu mungkin kita dapat bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Betul, kita dalam analisis awal ini bermula pada minggu hadapan beberapa universiti akan membuka dan juga menerima kemasukan pelajar-pelajar baru bagi sesi akademik 2015-2016 termasuk juga dengan UTM. Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia bersama saya pada malam ini. UTM sendiri menjalankan jaringan kerjasama yang cukup meluas dengan universiti-universiti terkemuka dunia dan juga daripada pihak-pihak dalam industri. Dan ini antara tanda aras ataupun perkara yang menjadi yang diberikan penekanan utama malah dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi sendiri. Bagi UTM ini bukan satu perkara yang baru hendak dimulakan, sudah dimulakan sejak dahulu lagi. Jadi bagaimana dalam aspek ini pelajar-pelajar ataupun bagaimana sesi akademik akan datang ini menawarkan sesuatu yang sudah pun tersedia, dan dalam masa sama bagaimana kita memahami cabaran pengajian tinggi dalam sesi-sesi akademik yang akan datang, Prof. Datuk. Terima kasih soalan yang sukar untuk dijawab juga tu. Universiti memanglah dia, sebab apa kita melakukan jaringan industri dan sebagainya, akhirnya nanti bawa kepada bagaimana kualiti kurikulum kita, bagaimana kualiti penyampaian kualiti pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi contohnya kenapa kita engage industri dengan industri ini, maknanya satu, insya-Allah kita akan dapat input daripada industri. Apa bentuk-bentuk kurikulum yang perlu kita sediakan, apa bidang-bidang ilmu yang perlu kita beri penekanan.
Yang kedua ialah kita dapat daripada industri adalah mereka-mereka yang datang masuk ke universiti berkongsi dengan pelajar secara terus. Ada kelas-kelas selain daripada yang dibuat oleh kementerian insya-Allah dalam inisiatif baru, sebenarnya di universiti pun dah bermula. Kita memanggil penceramah-penceramah luar, pihak-pihak industri yang datang berkongsi terus dengan pelajar, dan bila dikongsi jadi maknanya pelajar tu tak rasa something yang sangat asing lah. Yang maknanya bila dia dengar daripada orang yang pernah melalui yang sebenarnya di luar berbanding dengan pensyarah, kemungkinan juga adalah di kalangan mereka yang mungkin agak kurang pengalaman di luar. Jadi ini akan memberikan nilai tambah kepada proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Jadi dari segi kerjasama dengan top universiti, sama juga sebenarnya kita bekerjasama tu biasanya dalam bentuk research, tapi ada juga di mana yang kita selitkan dalam kerjasama tadi adalah pertukaran pelajar. Ada peluang di mana pelajar-pelajar kita akan pergi ke sana dan pelajar-pelajar sana akan datang sini, ataupun ada peluang mereka ni melakukan projek secara bersama. Ini juga membuka ruang kepada pelajar-pelajar pelajar-pelajar pra-Sizwazah kita lah. Walaupun untuk makluman universiti memang UTM ni dia sekarang ni kita panggil postgraduate focus. Mana kita mempunyai bilangan postgraduate dengan undergraduate rasional lebih kurang 50-50. Jadi banyak fokus kita pada postgraduate, tetapi dalam masa yang sama banyak aktiviti di peringkat postgraduate yang dilakukan ke universiti sebenarnya mendapat terus manfaatnya kepada pelajar-pelajar undergraduate. Demand ataupun kemahuan Gen Y sekarang ni pelbagai. Dunia mereka cukup luas hari ini. Dan sudah pasti apabila untuk memasuki ke Menara Gading itu, sudah pasti ada beberapa perkara dan juga kemahuan mereka perlu ditangani dengan baik juga apabila di universiti. Sekaligus kita dapat mencongkil bakat mereka secara menyeluruh. Dan dalam aspek itu, bagaimana menyediakan persekitaran yang kondusif buat mereka, satu perkara. Dan juga bagaimana yang sudah sedia ada ini mampu digunakan dengan sebaik mungkin oleh mereka yang bakal masuk nanti. Datuk. Ya, betul. Ini cabaran barulah. Kalau pada kita yang dah generasi lama ni nak berdepan dengan anak-anak kita yang sekarang ni gadgetnya bukan macam kita dulu. Permainannya bukan macam permainan kita. Cara dia belajar pun dengan mungkin dengan handphone, smartphone, dengan internet. Mereka memerlukan internet yang kapasitinya cukup tinggi. Mungkin kelajuannya memang tak pernah cukup. Mereka akan demand internet yang bagi mereka, dia kata kami memerlukan kemudahan ini untuk belajar. Jadi dari segi ilmunya, kalau kita fikir secara literal, mereka ni boleh dapat ilmu melalui internet je. Jadi apa peranan kita di universiti pula? Tentunya kena luar jauh daripada kemudahan yang dapat disediakan oleh internet ataupun kemudahan yang dapat disediakan oleh institusi-institusi lain. Jadi di sini kita perlu bergerak ke arah menyediakan persekitaran yang seperti yang disebut tadi, di mana pembelajaran di universiti bukan pembelajaran setakat mendapat ilmu secara dengan pensyarah, secara dengan internet, tapi mereka ni akan didedahkan kepada experiential learning, pengalaman pembelajaran, di mana kemungkinan insya-Allah mereka dapat diberi peluang untuk seolah-olah bekerja seolah dengan industri melalui internship, melalui penempatan di industri. Dan juga mereka akan belajar melalui kaedah yang dipanggil problem based learning, di mana kita memberikan mereka problem dan mereka belajar daripada kaedah menyelesaikan masalah. Ada juga kita panggil macam-macam kaedah sekarang ni. Ada juga yang kita lalui pembelajaran ni melalui peers instruction. Peer instruction, di mana sesama pelajar ni mereka menggali ilmu, meneroka sesuatu perkara melalui secara berkumpulan. Jadi ini semua adalah proses pembelajaran yang kita wujudkan di universiti, dan juga of course melalui bimbingan pensyarah. Dan generasi muda juga merupakan pergaulan yang cukup meluas, dan UTM tidak kurang dengan pelajar-pelajar antarabangsa ini, satu perkara. Dan juga penerapan nilai-nilai dan juga ciri-ciri keusahawanan itu sudah diterapkan dengan lebih awal lagi. Dalam aspek itu, bagaimana memandang hadapan dengan sesi akademik yang baru ini? Okey, kita memang ada, alhamdulillah, Cik Zul, sebab you tanya soalan itu. Memang kita ada, artinya di semua universiti semua dah ada, dipanggil entrepreneurial program. Selain daripada kita mendedahkan pelajar-pelajar kepada idea-idea tentang bagaimana untuk membina ataupun menyedarkan mereka bahawa mereka perlu mempunyai minda entrepreneurial, kita juga mempunyai program-program khusus untuk membina keupayaan mereka. Contohnya di UTM kita menawarkan microkredit untuk student menjalankan perniagaan. Sudah ada program student yang mendaftarkan syarikat masih semasa di universiti.
ada pelajar yang telah pun mendaftarkan syarikat dan mereka ni menggunakan produk yang dihasilkan melalui projek-projek. Dan produk-produk ni ada yang telah memasuki pasaran. Jadi ini adalah environment yang ada di universiti. Dan saya rasa bukan UTM saja, banyak. Dan juga di kampus di UTM, insya-Allah kita juga akan memperkenalkan job in campus. Maknanya pekerjaan di dalam kampus. Ini memberi ruang kepada mereka belajar untuk berdikari. Kita ada community project yang kita buat di merata-rata tempat termasuk di luar negara. Dan untuk makluman di UTM juga kita telah ada panggil Student Innovation Center, di mana student dilatih untuk berfikiran inovatif. Jadi ini adalah ekosistem yang kita wujudkan lah, selain daripada mobility. Okey, Datuk, saya nak berhenti lihat seketika dahulu buat kali terakhir, tapi selepas ni ada beberapa perkara yang kita tak ada jawab lagi, terutamanya mereka yang mungkin ada tawaran berganda ataupun mempunyai double offer yang daripada universiti lain, satu perkara. Dan juga kita tak bercerita lagi mengenai bagaimana UTM juga menawarkan tempat buat mereka yang dikategorikan sebagai bottom 40 itu. Bagaimana kita dapat berbincang selepas ini, kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu, kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis awal ni Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omair, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, bersama kami dalam analisis awal ni. Kalau kita bercerita dari kemasukan pelajar ini, selain daripada kita bercerita dari pihak universiti sendiri, ada di kalangan pelajar mungkin ada sedikit dilema, terutama mereka yang mungkin dapat tawaran berganda daripada universiti lain. Satu perkara. Bagaimana dalam aspek itu, Prof. Dato'? Okey, jadi kita zaman kompetitif. Kita kena bertanding. Jadi memang betul bagi UTM, kerana ada dua universiti lain yang memilih untuk memproses sendiri pengambilan. Jadi akan ada tawaran berganda yang berlaku di antara UTM dengan USM ataupun UTM dengan UM. Jadi dalam tawaran berganda ni kita kena menarik student tu lah. Kita kena menawarkan yang apa yang terbaik yang boleh kita tawarkan di UTM. Saya rasa saya dah sebut banyak perkara tadi. Kalau pelajar-pelajar yang nak memilih bidang kejuruteraan dan bidang sains teknologi, I think I can claim UTM is the best in the country. Kita nombor 134 di dalam dunia untuk ranking, dan dua subjek kita sekarang ni adalah berada di 100 terbaik di dunia. Jadi kalau nak pilih engineering, dan kita punya track record yang cukup baik. 70% daripada tenaga profesional di Malaysia adalah kelahiran UTM. Cukuplah kot untuk nak menyebut. Cukup untuk memujuk mereka memilih UTM. Dalam aspek itu, kita bercerita mengenai saingan dan juga menempatkan tempat yang terbaik di universiti-universiti terbaik di Malaysia. Dan kita juga tidak boleh tidak mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua. Sifatnya perlu demokratik, lebih menyeluruh. Dan dalam aspek itu, bagaimana kita memahami dan juga mengangkat mereka-mereka yang mungkin berada di bawah 40 ke bawah, bottom 40 itu. Mereka yang kurang berkemampuan, mereka yang kurang keupayaan dan juga berada di bawah paras kemiskinan. Ini perlu dilonjakkan, dan pendidikan tinggi adalah jawapan yang terbaik bagi mereka. Dalam aspek itu, bagaimana UTM memberi ruang kepada mereka ini? Saya suka menyebut perkara ini. Bagi kami cukup yakin bahawa sebenarnya pendidikan adalah life changing game kepada individu. Siapa tak kira lah. Jadi memang kita sedar, alhamdulillah kita telah melaksanakan program menawarkan tempat dengan kelulusan yang minimum kepada pelajar-pelajar yang di galangan golongan tadilah. Mereka ini termasuk sama ada mereka pendapatan isi keluarga lebih kurang daripada 3,000, ataupun mereka ni orang OKU, ataupun mereka ni mempunyai single parent lah, sama ada ayah ataupun ibu. Dan mereka ni berasal daripada kawasan-kawasan yang kita rasa underprivileged. Jadi kita tawarkan 250 tempat khas untuk kepada golongan ini. Jadi ini adalah kesedaran kami bahawa seperti yang Cik Zul sebut, kita kena meluaskan peluang pembelajaran ini kepada semua orang. Terutamanya pada golongan ini yang kita yakin kalau mereka ni boleh diberi peluang dan mereka nanti menjadi orang yang berpengetahuan, berilmu, mereka boleh mengubah suasana keluarga dan sebagainya. Dah dilaksanakan oleh pihak UTM. Dalam aspek itu, kita bercerita mengenai kalau kita menyentuh dan juga menelusuri dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pengajian tinggi itu juga, antara lain bagaimana pengurusan dan juga pentadbiran universiti itu perlu efisien, pengurusan keuangan dan sebagainya. Dan dalam aspek ini, kalau kita bercerita, pengurusan universiti itu agak
mencabar pada hari ini. Sangat mencabar. Sangat mencabar. Kita mungkin terhimpit di tengah-tengah. Kita boleh berada di atas, tapi dalam masa sama kita juga perlu menyelesaikan isu-isu di bawah ini dalam masa yang sama. Dalam aspek itu, sebagai memegang topi paling tinggi di UTM sendiri, bagaimana menyusun atur dan juga memastikan bahawa pengurusan juga pentadbiran universiti ini juga staraf dan juga dapat melancarkan plan-plan atau perancangan-perancangan visi UTM yang menyeluruh itu. Terima kasih Cik Soleh, kerana soalan itu soalan yang kalau diberi peluang saya akan bincang panjang sebenarnya. Ini adalah kita panggil support system, di mana kita bergantung bukan saja kepada pensyarah-pensyarah, tenaga akademik yang nak mengasuh student, mendidik pelajar-pelajar, tapi kita memerlukan sokongan daripada semua pihak. Sokongan resources lainlah, contohnya kita memerlukan kewangan, kita memerlukan sumber manusia yang kuat, yang mampu bergerak bersama universiti ke arah kecemerlangan dan sebagainya. Jadi kalau tadi mungkin kita boleh kaitkan dengan usaha-usaha universiti yang berterusan ke arah itu, di mana mereka kita membangunkan universiti ini bukan saja di kalangan tenaga akademik, kita juga membangunkan tenaga bukan akademik di universiti. Contohnya nanti insya-Allah seperti yang kita sebutkan tadi, Universiti UTM akan menganjurkan satu program lah yang kita panggil convention pentadbiran pada bulan 9 nanti, dan kita akan panggil beberapa tokoh lah untuk berkongsi pengalaman dan juga menyampaikan amanat. Contohnya mungkin kita akan jemput Ketua Setiausaha Negara untuk berkongsi macam mana nak membina satu pasukan pengurusan yang mantap untuk menyokong universiti ke arah untuk bergeraklah menjadi sebuah universiti bertaraf dunia dan sebagainya. Apa input ataupun outcome yang bakal didapat daripada convention dan juga secara jangka masa panjang juga kalau dapat disimpulkan? Ini sebenarnya convention inilah satu program yang umum, di mana kita lebih banyak mendengar dan berbincang dari segi bagaimana untuk menghasilkan satu tenaga pasukan membina universiti ataupun menggerakkan universiti. Sebenarnya kita ada program yang berterusan yang lebih banyak, yang dibuat secara fokus dan membantu ataupun membawa rakan-rakan kita di kalangan bukan akademik untuk memahami, untuk mengetahui bahawa mereka juga sangat penting dalam ekosistem universiti. Bagi saya, ekosistem universiti bukan hanya pada pensyarah, bukan hanya pada peralatan kita yang canggih, bukan pada bangunan kita yang cantik-cantik, bukan hanya kepada wang kalau kita ada wang, tapi kita kena ada sistem sokongan yang mantap daripada rakan-rakan kita yang mungkin dia tak masuk ke kelas, tapi mereka menyediakan infrastruktur, prasarana sokongan yang memberikan keselesaan kepada pelajar-pelajar kita. Contohnya yang mereka yang menguruskan asrama, memerlukan orang yang sangat tekun untuk membantu pelajar. Pelajar pertama kali juga orang di asrama. Ya, contohlah. Okey, Prof. Datuk, terima kasih banyak kerana bersama kami dalam analisis awal ni pada malam ini. Selamat menyambut mahasiswa-mahasiswa baru yang bakal mendaftar pada 1 September. Satu aset negara yang diserahkan kepada kami sebagai amanah untuk kami. Okey, terima kasih Prof. Datuk kerana bersama kami dalam analisis awal ni pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami ataupun muat turun aplikasi mudah alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja analisis awal ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak. Thank you.